Kerajaan sentiasa menyediakan peruntukan khusus kepada pelajar sekolah rendah dan menengah yang merangkumi bantuan grant per kapita, bantuan makanan asrama, rancangan makanan tambahan, pembelian buku teks dan bantuan bayaran tambahan persekolahan. Untuk ini sebanyak 26 bilion ringgit diperuntukkan pada tahun 2013. Pada pembentangan bajet 2012, saya telah mengumumkan bantuan persekolahan RM100 pada semua pelajar sekolah rendah dan menengah. Bagi meringankan beban persekolahan keluarga berpendapatan rendah dan sederhana, kerajaan sekali lagi meneruskan pemberian bantuan persekolahan RM100 kepada pelajar sekolah rendah dan menengah. Bantuan ini akan dibayar mulai Januari 2013 dan memanfaatkan seramai 5.4 juta pelajar melibatkan peruntukan sebanyak RM540 juta. Kerajaan akan meneruskan program voucher buku Satu Malaysia pada setiap pelajar IPT dan pra-universiti. Dan ini diumumkan selepas pemilihan di universiti. Jadi tak ada siapa boleh tuduh. Tahniah mereka pilih pelajar-pelajar pro-aspirasi. Suka saya umumkan bahawa nilai voucher akan ditingkatkan daripada RM200 kepada RM250. Langkah ini melibatkan peruntukan RM325 juta dan akan memanfaatkan seramai 1.3 juta pelajar di seluruh negara. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan juga amat prihatin akan bebanan kos pendidikan tinggi anak-anak. Bagi membantu meringankan tanggungan kewangan ibu bapa, kerajaan mencadangkan pelepasan cukai sedia ada bagi pendidikan tinggi anak-anak sebanyak RM4,000 seorang sekarang ini dinaikkan kepada RM6,000 mulai tahun taksiran 2013. Langkah ini menunjukkan komitmen dan tumpuan kerajaan ke atas pelaburan bagi meningkatkan tahap pendidikan generasi muda yang akan memberi manfaat kepada negara pada masa hadapan. Bagi menggalakkan sikap menabung untuk pendidikan, sukacita juga saya umumkan di sini bahawa pelepasan cukai yang telah pun diberi sehingga RM3,000 bagi skim simpanan pendidikan nasional dinaikkan pada RM6,000. Tuan Yang Di-Pertua, menurut hukum, hutang wajib dibayar. Pinjaman PTPTN satu amanah. Ia adalah satu keistimewaan, bukan satu hak. Jika hutang PTPTN tidak dibayar, ia menafikan hak-hak pelajar masa depan. Oleh itu, bagi memudahkan proses pembayaran balik, kerajaan akan memperkenalkan beberapa insentif. Pertama, bagi peminjam yang menyelesaikan hutang sekaligus dalam tempoh setahun selepas pengumuman ini bermula 1 Oktober 2012 hingga 30 September 2013, diskaun 20% akan diberikan ke atas jumlah pinjaman mereka. Manakala bagi mereka yang membayar pinjaman secara konsisten mengikut jadual mulai 1 Oktober 2012, diskaun 10% setahun akan diberikan. Kita tahu Tuan Di-Pertua ada pihak yang mencadangkan supaya hutang keseluruhan PTPTN dimansuhkan. Ini tidak menasabah kerana jika dimansuhkan, siapa akan menanggung lebih 30 bilion ringgit hutang PTPTN pada masa ini? Bukankah yang akan terbeban adalah rakyat Malaysia? Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan akan menubuhkan 100 pusat internet Satu Malaysia bagi tahun 2013 hingga 2015 di dalam bandar seperti di kawasan perumahan rakyat. Pusat ini dilengkapi dengan kemudahan komputer
dan perkhidmatan jalur lebar bagi kegunaan harian dan meningkatkan kegiatan sosioekonomi mereka. Untuk itu, SKMM akan menyediakan peruntukan sebanyak 150 juta ringgit. Tuan Yang Dipertua, kerajaan berharap pihak swasta, badan korporat serta syarikat berkaitan kerajaan dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui tanggungjawab sosial korporat ataupun corporate social responsibility bagi menyokong usaha kerajaan untuk merancangkan aktiviti CSR. Program yang akan dilaksanakan oleh GLC dan agensi termasuk pertama, Felda akan melaksanakan dan menyiapkan projek perumahan generasi baru sebanyak 20,000 unit untuk tempoh 5 tahun di atas 5,000 ekar tanah dalam kawasan Felda. Projek ini akan menelan belanja sebanyak 1.5 bilion ringgit dalam tempoh tersebut. Di samping itu, Felda telah memperuntukkan 60 juta ringgit bagi membaiki rumah-rumah kampung tradisi di sekitar rancangan. Felda juga akan belanja sebanyak 100 juta ringgit setahun untuk program pendidikan dan latihan kemahiran serta beasiswa kepada 5,000 anak generasi baru, termasuk 2,000 orang dari jumlah ini adalah terdiri dari anak-anak dari luar kawasan Felda. Kedua, Yayasan 1MDB akan menyediakan 300 juta ringgit bagi pemberian geran pendidikan, bantuan kewangan, pembinaan rumah arau untuk belajar prasekolah di pendalaman Sarawak, klinik bergerak satu Malaysia dan program membaiki rumah bagi golongan miskin dan daif. Ketiga, syarikat-syarikat GLIC, GLIC dan GLC akan memperuntukkan hampir 500 juta ringgit untuk menjalankan CSR dalam bidang pembangunan komuniti, beasiswa, pendidikan sukan dan persekitaran. Tuan Yang Dipertua, sebagaimanapun dasar yang telah digubal pihak kerajaan, tidak akan bermakna tanpa pelaksanaan yang cekap serta berkesan. Kerajaan mengucapkan terima kasih pada semua penjawat awam negara yang merupakan jentera pelaksanaan dasar negara sama ada di peringkat daerah, pihak berkuasa tempatan negeri maupun pusat. Kerajaan juga mengambil peluang ini mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh pegawai-pegawai Kementerian Kewangan sebagai pelaksana dasar fiskal negara. Bank Negara Malaysia bertanggungjawab atas dasar monetari negara dan Suruhanjaya Security mengawal keutuhan pasaran modal kebangsaan. Makanya, sebagai kerajaan yang mengenang budi, suka saya umumkan pemberian bonus sebanyak 1,5 bulan gaji. Seperti kita tahu, dari jumlah ini, setengah bulan telah pun diberikan menjelang perayaan Aidilfitri yang lepas. Sejumlah setengah bulan gaji lagi akan diberikan pada bulan Disember. Kelak, manakala setengah bulan lagi akan diberikan pada bulan Januari. Diharap pemberian bonus ini mengurangkan beban para penjawat awam, terutamanya berkeluarga sempena musim awal persekolahan. Sukacita saya umumkan bahawa para pesara kerajaan juga akan dapat pemberian sebanyak RM500. Tuan Yang Dipertua, bajet yang baru saya bentangkan untuk tahun 2013 ini adalah bajet terakhir sebelum pilihan raya umum ke-13. Ia merupakan antara siri-siri bajet yang telah mendorong negara tercinta ke arah pencapaian wawasan nasional. Dengan izin Allah jua dan dengan sokongan serta dukungan rakyat Malaysia, insya-Allah kita akan menyaksikan 6 lagi bajet yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum Malaysia berubah status daripada sebuah negara membangun berpendapatan sederhana tinggi menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Sebagai parti yang dimandatkan
kami menyuruh agar rakyat menilai secara kritikal dan rasional akan titipan rekod kejayaan yang dimiliki oleh Barisan Nasional. Kerajaan Barisan Nasional dan sebelum itu Perikatan telah selama 55 tahun mencipta kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tuan Yang Dipertua, kita tahu ada pihak yang menyuruh supaya mereka diberi peluang untuk membentuk kerajaan. Secara berlapang dada dalam sebuah negara yang demokratik, kita faham tidak salah menawarkan diri kerana mereka juga ada hak. Namun pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan siapa mendapat mandat melalui peti undi. Kini masanya hampir tiba apabila rakyat Malaysia akan membuat pilihan bagi menentukan masa depan mereka dan anak-anak mereka. Persoalan yang perlu ditanya semasa membuat keputusan ialah sama ada kehidupan mereka hari ini lebih baik berbanding semalam, dan adakah hari esok menjanjikan harapan yang syarat dengan peluang serta potensi. Jika jawapannya ya, maka tanpa ragu-ragu berilah mandat pada kerajaan yang ada untuk meneruskan dan menambah baik apa yang ada. Tuan Yang Dipertua, pujangga bermadah. Bubi mana tak ditimpa hujan? Gading mana yang tidak retak? Kita akur kerajaan Barisan Nasional tidak bebas dari kekhilafan. Tetapi yang membezakan kami dan mereka ialah mereka tidak mempunyai ketawaduan untuk mengakui kesilapan. Sebaliknya mencipta alasan demi alasan dengan penuh gempita menyalahkan orang lain. Tuan Yang Dipertua, pucuk pangkalnya, pihak yang menawarkan alternatif ini juga perlu dinilai catatan rekod mereka. Kerana mereka bukannya tidak dikenali rakyat Malaysia. Malah ada di kalangan mereka pernah diamanahkan sebagai kepimpinan tertinggi yang mengurus khazanah negara. Tidak cukup dengan itu, hari ini beberapa negeri mereka juga mengepalai kerajaan. Kalau hari ini mereka menjanji itu dan ini, rakyat Malaysia harus bertanya apabila pemimpin berkenaan ketika masih berjawatan dulu, kenapa tidak melaksanakan apa yang dikukuhkan? Hakikatnya, jika ketika berpeluang tidak melaksanakan segala yang dijanji, apatah pula jaminan mereka yang melunaskan jika diberi kuasa sekarang? Tuan Yang Dipertua, bukankah apabila berhadapan dengan krisis kewangan Asia, hampir ranap negara dibuatnya? Jika kini di negeri-negeri yang ditadbir mereka, apa yang terkandung dalam manifesto mereka sendiri pun masih tinggal janji, mana mungkin mereka boleh dipercayai dengan amanah dan kuasa. Ini berbeza dengan kerajaan Barisan Nasional. Apabila berjanji ditepati. Bahkan sebelum berjanji pun lagi kita bersikap bertanggungjawab dengan menentukan sama ada janji itu boleh ditunaikan ataupun tidak. Bukannya mengambil sikap asal menang segala-galanya sanggup dipertaruhkan. Sebaliknya bila menang janji hilang entah ke mana. Tuan Yang Dipertua, seorang ahli falsafah Yunani sebut,
dengan izin. The measure of a man is what he does with power. Justru hari ini kita dapati untuk berkuasa, ada setengah pihak sanggup mengadu domba antara agama dan bangsa, sanggup menggadai segala-gala harta prinsip sekalipun demi kerakusan kuasa. Kerajaan BN dibimbing prinsip fastabiqul khairat, seperti mana terkandung di dalam ayat Al-Quran yang saya baca pada awal ucapan saya tadi. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kalau kita lihat lagi, hakikatnya Kerajaan Barisan Nasional ada perintis kepada perpaduan kaum yang menjadi teras kestabilan nasional. Tetapi pihak lainnya ingin menjadi kerajaan, merintis kekuatan melalui konflik dan kebencian. Kerajaan difitnah dan dituduh semahunya. Maka saya menyuruh rakyat Malaysia supaya menghakimi kerajaan BN dengan amalan perbuatan, bukannya retorik. Marilah bersama-sama saya dan rakan-rakan kita melepas bebaskan segala potensi yang ada bagi membina sebuah negara yang boleh kita banggakan. Sebuah negara yang mana yang susah dibantu, yang lemah dilindungi, yang berada membantu, yang kuat melindungi, yang muda dikasihi, yang tua dihargai, yang memerlukan dikhidmati dan yang berbakat digilap. Sesungguhnya kita mahukan Malaysia yang tersanjung di pesada antarabangsa, Malaysia yang makmur dan aman, Malaysia yang menjadi cahaya dan oasis di tengah-tengah ketidaktentuan global. Mudah-mudahan dengan izinnya dan sokongan padu rakyat, kita bakal membina sebuah realiti dari impian. Kepada Allah kita berserah. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Masih